ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين Sadaqallahul Azim. Menurut satu hadis kursi yang berbunyi matan dia, yaqulullahu ta'ala li malaikatihi, Allah memanggil dan berfirman kepada para malaikat dia, intaliku, kamu pergilah, ila abdi, kepada hamba-hambaku, fasabbu alaihi bala, lalu kamu timpakanlah bermacam-macam ujian. Sabba, uhibbu an asma'a sautahu, kerana Allah kata lama aku tak dengar suara dia. Hadis ni tajuk diberi ujian Allah. Kebetulan kita hari ni pun dah masuk tahun baru, sidang Jumaat. Maka para malaikat Allah panggil ni, dia tak pernah pun durhaka perintah Allah. Hak biasa kita dengar, para malaikat datang turun rahmat, turun sakinah, turun pertolongan Allah. Tapi hari ni malaikat datang kepada hadis kita ni, diberinya ujian. Bahasa kasar kata bala, bahasa yang hebat malapetaka. Kita guna bahasa biasalah, iaitu ujian. Apabila kita kata ujian sidang Jumaat, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan Allah tu jenis suka turun bala. Tidak. Rahmat Allah ni sidang Jumaat, dia pergi dulu, dia beri sampai masa dia cut. Ghadabi, tajuk tu ingat khutbah minggu lepas, mungkin tuan-tuan lupa kot. La taghdab, jangan marah. 3 kali ni berulang. Ada orang tanya saya, kenapa sampai 3 kali? 3 kali ni kalau segi mengaji nahwu dia panggil taukid, ayat menguatkan. Dan jumlah ganjil ni sunnah, witir. Makalah hadis ni kita cuba tengok ayat lain untuk menyokong. Tak kuat ke hadis ni? Kuat. Apa hasibtum an tadkhul jannah, jumpa orang gelandangan bawah jambatan, awak duduk sini tak beribadah nak masuk surga? Dia bingkah bangun. You ingat you seorang ke nak masuk surga? Dia kata I pun sama. Padahal dia lepek situ, azan kat cuping telinga pun tak bergerak. Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, kita kena belajar dari sejarah orang dulu, sirah. Hak tepatnya hari ni sirah Nabi lah, kan? Al-ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Allah uji dia dengan macam-macam kesempitan, kegoncangan,
halangan. Hanya nak bawa kalimah Allah. Nak bawa kalimah Allah. Kita pula ujian baru ni duduk di rumah. Alhamdulillah. Terkejut. Sebab zaman ni zaman kita terkena. Ujian hak nampak pada umat dulu, nampak katak, belalang, nyamuk, kan dulu, umat dulu. Banjir besar. Masalah kita ni tak nampak, tapi semua orang percaya. Alimul ghaibi wasyahadah. Bila percaya, masa ni lah kita kena rujuk kepada orang ahli dia, orang pakar. Fas'alu ahli zikir in kuntum la ta'lamun. Orang yang selama ni tak pernah fikir pun berdiri kat TV 24 jam. Maka kita mari Jumaat pun dulu kena dekat-dekat jarak hari ni. Kita datang kena daftar, kena sanitizer dan sebagainya, tuan-tuan. Walaupun tidak ada dalam ilmu fiqh kita belajar. Tak ada. Mana ada ustaz tak ada. Ustaz sendiri masuk anak pun tak terfikir. Kan? Tapi ingat tuan-tuan. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna. Allah tanya, patutkah manusia menyangka bahawa dia beriman? Wahum la yuftanun, sedangkan dia tak diuji. Maka ujian Allah yang paling hebat sekali dalam kitab kita ni, sidang Jumaat, saya pun tengok tadi, terkejut. Apa agak ujian? Ujian hak paling hebat ialah ujian tergelincir daripada akidah dan agama. Ini bahaya. Bahaya, tuan-tuan. Dulu dia kata, oh, I dulu belajar sekolah agama, dapat sijil mumtaz, jayidan. Tapi tengok dia lah ni macam tu je, selamba je. Tengok. Sedangkan kita doa Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. The end kita. The end ni nombor satu. The end ni ajar kita, bukan hak kita. La yastaqdimuna sa'atan wa la yastakhirun. Bukan kerja kita, kerja Allah kan. Tapi ingat itu the end. Ini ujian yang paling hebat saya tengok dalam kitab kita ni. Kenapa gitu tuan-tuan? Sebab ujian ni menyebabkan kadang-kadang asa rabbukum an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Apa yang Allah tengok tak bagus, yang kita tengok bagus, Allah tengok tak bagus. Apa yang kita tengok tak bagus, Allah tengok bagus. Jadi nak nilai bagus tak bagus tu bukan kita, tuan-tuan. Allah yang tengok. Innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru atqakum. Allah tengok pada takwa kita. Jadi sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita datang hari ni, hari Jumaat, dalam suasana yang berbeza, tapi matlamat sama. Berbeza suasana, tapi matlamat sama. Apabila kita kata matlamat sama, ada ayat sambungan, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Ujian orang-orang dulu lagi hebat banding dengan kita. Hatta yaqul rasul, dia pergi tanya Nabi, mata nasullah, bila Allah nak tolong kita? Ala inna nasrullah qarib. Kenapa tuan-tuan? Sebab ujian para sahabat
yang nak bawa akidah sampai diboikot. Diboikot. Kita tak diboikot, cuma kita memboikot kita sendiri. Ini bahaya. Bahaya. Sedangkan Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa tafarraqu. Boikot diri sendiri bahaya daripada kena boikot. Orang kata kenapa tak pergi? Malah campur. Ya tu. Malah campur. Masya Allah. Tengok. Kenapa tak pergi? Alah biasa. Biasa. Masya Allah. Ni. Kan? Sedangkan kita duduk dalam masyarakat. Wal takum minkum ummatun yad'ul khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Biar ada sebahagian kalangan kita orang yang suka mengajak kebaikan. Maka nak ajak kebaikan tuan-tuan tidak semudah yang kita sebut. Nabi sendiri wa'anzir ashiratak minal aqrabin. Nak ajak orang dekat dengan Nabi, pak saudara sendiri, pak saudara hak duk dokong Nabi hari-hari, kan? Sampai kita baca ayat tu hari-hari. Tabbat yada abi lahabin wa tabbama aghna anhu maluhu wa makasab. Tengok. Orang dalam, pak saudara, bukan orang luar, kan? Itu mana ujian. Ujian masyarakat sekitar. Ujian nak ajak orang-orang hak hebat, orang-orang yang mula ni panggil apa, korporat ke benda. Payah. Tiba-tiba pergi jumpa hak paling bawah, nama hamba abdi, mudah. Kenapa? Sebab tidak ada kepentingan. Kita hidup ni tidak ada kepentingan dunia, mudah. Kalau ada kepentingan dunia, orang tanya sikit, mana borang? Mana borang? Orang ajak sikit, mana borang? Berapa persen? Kenapa jadi tuan-tuan? Itu ujian. Tapi ingat tuan-tuan, apabila kita bercakap tentang ujian itu, kita pun tahu hak kita sayang sekali, hak ada depan mata kita, yang Allah kata zuyyil nas hubbus syahwat. Manusia ni dia ada benda nama dia kehendak yang tidak berkesudahan. Lepas satu, lepas satu. Nabi kata dapat lembah pertama, pergi lembah kedua, mati lembah ketiga. Itu manusia. Kehendak yang tidak berakhir-akhir. Maka Allah uji. Nabi kita diuji 3 tah. Kita umat Muhammad pun sama. Tahta ni, tahta jawatan, harta ni, wanita. 3 perkara. Itu jelas. Tapi Nabi kita lepas. Apabila diajak oleh kaum kafir, khususnya dalam ujian, jangan kompromi masalah akidah. Maka Allah jawab, lakum dinukum waliyadin. Kalau macam tu, bab ni la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abadtum. Kesimpulannya hari ni kita kena pegang hak ni. Lakum dinukum waliyadin. Itu Nabi tak kompromi dalam bab akidah. Hak lain okey? Hak lain okey. Apabila okey sudah Jumaat, itulah ujian yang dihadapi oleh para nabi dan para sahabat. Ada hadis lain, tapi saya baca terjemahannya. Riwayat Tirmizi. Tingkat berat atau ringan ujian disesuai dengan kedudukan manusia sendiri. Kalau Nabi, hak paling tinggi nama dia iaitu Ulul Azmi. Hebat. Contoh Nuh. Nabi Nuh.
Allah uji dalaman. Apa? Bini anak dia sendiri yang tak hirau pada dakwah dia. Kita boleh ajak merata orang luar, beribu boleh heret orang. Ujian dalaman bini anak. Maka ulul azmi. Yang kedua, Ibrahim alaihissalam. Baru ni kan, baru lepas Aidil Adha. Ujian nak tengok betapa musayangnya, tidak wujud di dunia ni. Allah suruh korbankan anak sendiri. Kan? Hebat. Hebat tuan-tuan. Tak ada korban hak lain okey. Ulul azmi. Ujian Musa alaihissalam. Apa ujian dia? Duduk besar dalam istana Fir'aun. Istana Fir'aun. Heret Bani Israel keluar daripada istana Fir'aun. Bukan seorang dua tuan-tuan. Isa alaihissalam sampailah tak settle lagi mengata Isa tu anak Allah. Sampailah. Bukan dulu. Kan? Ujian Nabi kita Muhammad dan umat dia kita sallallahu alaihi wasallam. Nama dia fitnah akhir zaman. Apa fitnah akhir zaman? Fitnah Dajjal. Dajjal itu fitnah akhir zaman. Hak ada depan mata kita ni, kalau banding dengan tadi, bagi saya lah, mungkin tuan-tuan jemaah pun setuju, kecil. Kecil tuan-tuan. Mana biasa. Sebab kita boleh bekerja seperti biasa, datang berjemaah, beribadah biasa, program surau masjid pun dibuka dah. Maknanya biasa. Itu makna dia tingkatan. Dan kita orang awam ini, ujian kita tengok per tahap keadaan orang tu. Maka dalam hadis kata, sebab aku lama tak dengar suara kau. Suara kita ni tuan-tuan, satu dia panggil sir, perlahan. Satu dia panggil jahar, kuat. Dua. Sir ni dia panggil dalam bentuk zikir, senyap, hanya telinga dengar. Jahar macam saya bercakap ni, semua orang dapat manfaat, kan? Tapi apabila kita sakit, kita tidak jadi share, jadi kuat, kan? Apabila sesuatu perkara yang kena pada kita, yang kita tak nak fikir, kita tak share, kita kuat. Kuat sebut nama siapa? Nama Allah. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah, bukan sebut percuma. Ala bi zikrillah tatma'innal qulub. Hati kita berdetak, bergerak sebab sebut nama Allah. Contoh, kita baca Fatihah, kan? Fatihah tu sebut nama Allah dalam bentuk puji. Kita baca Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Hamadani Adi, Hamadani. Allah jawab terus, mu puji aku ya. Sekali puji, aku bagi pahala ke engkau 10 kali, bonus lagi. Kita puji Allah, kan? Lepas tu puji lepas solat pula, kan? Itu makna dia. Jadi mungkin selama ni kita puji dengan bentuk kusala, mana bermalas-malas. Tapi apabila Allah uji kita, tidak bermalas-malas, kita kata Rabbana ma khalaqta hadza batila. Banyaknya aku sebelum ni rugi. Rugi apa? Rugi masa. Rugi masa.
Allah kata wal 'asr innal insan lafi khusr. Kalau satu hari tak ada orang puji kita, kita tak puji dia, rugi. Satu hari. Semalam tak ada, hari ni tak ada, rugi. Satu hari tak ada kita buat kebajikan, semalam tak ada, hari ni tak ada, rugi. Satu hari tak ada kita buat sesuatu bermanfaat, rugi. Satu hari tak ada kita pergi majlis ilmu, paling rugi. Tuan-tuan, jadi ujian yang paling hebat, ujian tentang masa. Sebab masa ini disoal, bagaimana kamu hidup? Aku beri masa kat kau dulu. Masa tu umur lah, kamu gunakan umur kamu. Allah tanya, bagaimana kamu guna masa muda? Bagaimana kamu gunakan harta kamu yang kamu cari, dari mana dan ke mana? Itu soalan-soalan yang tuan-tuan biasa dengar, kan? Jadi alhamdulillah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mari dalam masa yang sesuai, yang elok, kita guna. Kita boleh duduk, boleh berdiri, boleh rokok, boleh sujud. Maka itu makna dianya, ujian-ujian Allah. Kita harungi dengan sabar. Fasabrun jamil. Nabi juga diuji dengan last kali nak dibunuh. Hak tadi Nabi diboikot, last kali nak dibunuh. Kita tak sampai peringkat tu, kan? Tak ada. Boikot pun tidak, dibunuh pun tidak. Cerita bunuh ni mungkin bab-bab lain, kan? Nabi tak. Cabaran Nabi sampai Nabi nak dibunuh. Tapi kena izin Allah, maka hari ini 2 hari bulan Hijriah 1442. Moga-moga ujian pengalaman kita 1441 bawa 42, kan? Moga-moga kita harungi dengan itu merupakan untuk nak tengok liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang elok amalan dia, maka kita kata kita ambil muhasabah. Elok tu mana? Sikit kita tak buat tak apa, janji istiqamah. Elok tu gitu, sikit tak apa, kan? Lepas ni kita mari pula bulan-bulan Islam seterusnya, yang kita hidup dalam keadaan hari-hari ada ujian. Tapi Nabi kata ujian nombor 1, lawan apa yang ada atas body kamu. Ammarah bisu'. Dia buat sesuatu kejahatan, dia tak rasa tu jahat. Ni ini bahaya tuan-tuan, kan? Sahabat tanya Nabi, adakah perang yang lebih hebat ni? Nabi kata ada. Perang melawan apa yang ada atas body kamu, itu yang paling bahaya. Jadi kita ni hidup dalam perang melawan ammarah bisu, yang ada untuk menjadi pada mutmainnah. Maka Allah panggil kita, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Terjawab hak tadi. Apa hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massat ba'sa wad dharra. Bagaimana orang-orang dulu para sahabat diuji dengan getir tadi. Maka Nabi kata, ala inna nasrullahi qarib. Kalau kita tolong Allah, in tansurullah yansurkum. Buat apa kita tolong Allah sedangkan Allah kaya? Tidak, bukan gitu. Tolong jaga kalimah Allah, tolong jaga agama Allah, tolong jaga syariat Allah, tolong jaga ni rumah Allah ada depan kita ni. Itu makna tolong jaga. Barulah Allah akan jaga kita. Jadi moga-moga hari ni sikit sebab tazkirah, ya.
dapat manfaat kat kita yang kita ni hidup dalam bentuk ujian dan sebagainya. Dan saya mengucapkan selamat menyambut tahun baru Hijriah. Moga-moga tahun baru ni bukan hanya berubah angka, maknanya 1441 kepada 1442. Tidak. Sebab hijrah Nabi dah tak ada dah. Yang adanya hijrah perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya, kita tak boleh nak ubah orang lain, tapi kita ubah diri sendiri dulu. Itu yang paling penting. Kata Imam Ghazali, kita nak ubah itu biar kita istiqamah paling tidak 40 hari. Imam Ghazali, dia punya amalan dia dalam kitab Ihya Ulumuddin, dia praktikal. Dia tulis kitab, dia praktikal. Kita amal sesuatu amalan untuk berubah itu, biarlah kita buat sampai 40 hari. Nak tengok hasil tu. Ya, bukan kita buat orang kata suka hati cerlan-cerluk kata orang, tidak. Jadi itulah, moga-moga ya hari Jumaat yang paling baik ini hari yang kita dapat muhasabah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum. Sekian, terima kasih. Wallahu alam. Astagfirullahalazim. Ya.